Pada 24 Oktober yang lepas, saya telah dijemput dan terlibat dalam sesi libat urus rancangan Malaysia ke-13 RMK13 peringkat wilayah persekutuan. Dan untuk makluman semua Kementerian Ekonomi sekarang sedang dalam proses menyediakan kerangka dasar RMK13. Dan bagi tujuan ni, beberapa sesi libat urus akan diadakan bagi mengenal pasti isu dan cabaran serta cadangan dalam rangka strategi, inisiatif dan pelan tindakan yang holistik dan signifikan bagi menjana semula ekonomi Malaysia ni bagi memastikan perancangan RMK13 mencapai matlamat dan memenuhi keperluan di peringkat penggubalan dasar dan pelaksanaan. Ada sedikit rakaman, selamat menonton. Let's go. Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan. Sesi libat urus ini juga adalah medium hebahan mengenai rancangan penyediaan dokumen RMK13 kepada kerajaan negeri dan pihak berkepentingan, mengenal pasti isu dan cabaran yang maknanya pokok tidak diusik, tetapi dia punya buah itu, proceed itu digunakan untuk pembangunan negara kita. Dan kalau kita mengkaji sejarah Khalifah Osmaniyah, zaman tersebut hanya 2 kementerian saja yang kerajaan biayai, iaitu Kementerian Pertahanan untuk ketenteraan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kalau hari ini untuk membaik keselamatan, yang selebihnya semua didanai oleh institusi wakaf. Dan potensi ini sangat besar. Last year saya ada bangkitkan satu isu mengenai dengan isu warga asing yang melambat sangat di dalam negara, yang ianya boleh menggugat masyarakat peniaga di wilayah persekutuan ini. Saya minta supaya Yang Berhormat semasa Rafizi mengerusikan dialog pada tahun yang lepas, dan saya tanya kepada Yang Berhormat, dia menyatakan undang-undang masih belum siap. Jadi tujuan hari ini saya nak tanya undang-undang untuk kita menangkap ataupun untuk kita mendeda kepada warga asing ni, adakah perkara ini telah pun dilaksanakan ataupun telah pun siap untuk dilaksanakan di semua PBT dalam negara kita. Ya. Yang ini, isu ini saya nampak telah berlarutan berpuluh tahun dah. Ya, warga asing hari ini menikmati subsidi kerajaan yang diberi kepada rakyat negara. Akhirnya yang mendapat subsidi ini adalah warga asing. Adalah amat tidak adil kepada kita hari ini. Kita nak jaga negara kita, nak jaga rakyat hari ini, tetapi rakyat kita ditindas, warga asing diutamakan, diangkat, ya. Kerana dia bebas. Umpamanya warga negara meniaga, tak ada lesen, kita kena deda. Tapi warga asing bila berniaga, kita sita barang, kita tak boleh charge, tak boleh deda. Kalau kita boleh pergi ke negara lain, kalau kita boleh berniaga seperti apa yang dia laksanakan dalam negara kita ni, boleh berniaga, saya rasa bolehlah kita pertimbangkan. Tetapi kita pergi negara luar, kita tak boleh berniaga. Jadi kita kena ada ketegasan. Itu sebab saya nampak dan saya minta supaya Madani jangan hanya mendengar. Madani perlu bertindak di atas apa saja yang rakyat nyatakan. Kena pastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang keduanya, peruntukan penjaja membina food court dan pasar-pasar. Ini adalah kalau tak silap saya di bawah punca kuasa Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan yang akan memberikan hala tuju dari segi pembangunannya, anggaran kos dia dan bagaimana untuk menyesuaikan. Jikalau memerlukan tapak baru, kita perlu juga memandangkan dari segi kos tanah dia. Kita kena lihat hari ini, kalau rakyat kita ada 32 juta, kalau mereka ini tidak diambil tindakan, daripada 3 juta ni akan menjadi berapa juta warga asing ni. Dan ini adalah merupakan persaingan kepada warga tempatan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita besok. Kita ni dah 60 tahun. Tetapi apa perjuangan kita? Besok saya tak nak anak cucu kita kencingkan kita besok dikubur. Ini yang kita tak nak. Kerana ini adalah satu perjuangan, Saya nak yang pertama. Yang keduanya mengenai dengan food court tadi. Janganlah food court yang sedia ada ni di-refurbish, panggil PM datang rasmi. Dalam RMK 12 ada peruntukan. Sepatutnya banner food court baru. Ini tak ada, PM nak datang, kita refurbish depan saja. Belakang kita tak tengok. Kita kena tengok belakang.
Macam mana mereka berniaga? Dengan keadaan bau busuk, tak terbela, tak terjaga dengan segi kebersihan. Pergi pasar Pudu, longkang saja saya tengok, berbau busuk. Macam mana rakyat berniaga? Apa yang kita jaga? Ini yang kita nak, Rosi. Maaflah ya, ini sebab saya ni mewakili masyarakat penjaja di wilayah dan saya Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Peniaga Malaysia, Rosi. Saya kena nyatakan ini. Belum lagi kita pergi di Perlis, belum pergi di Melaka, kita belum pergi lepas di Selangor. Banyak perkara-perkara yang perlu. Di Kuala Lumpur kita nak jadikan Kuala Lumpur ni world class city. Tetapi kita fail, gagal melaksanakan untuk menjaga rakyat kita. Bagaimana pelancong nak datang? Itu sebab hari ini kita nampak pelancong datang pergi ke kawasan-kawasan yang bersih seperti Bukit Bintang, di Brickville, cantik. Tapi di mana? Coket mana dia? Terus kita tengok sendiri. Saya minta lah pimpin-pimpin ni turun ke padang, lihat sendiri. Dan baru kita dapat melihat dan kita dapat menterjemahkan apakah yang dikatakan Madani mendengar dan pelaksana ini. Terima kasih. Tak takut. Adakah sebab mereka ni membayar atau apa? Saya rasa benda ni perlulah diperhatikan. Dan kedua, bila dia menguasai ekonomi, dia juga mempergunakan wanita-wanita Malaysia untuk dijadikan calon isteri dan gunakan nama untuk berniaga. Yang ini sepatutnya dihentikan. Kerana dia bukan nak sangat orang Malaysia. Kat sana dia dah ada bini dah. Tapi dia guna untuk dapat lesen supaya dia boleh berniaga. Jadi mungkin benda ni harus dititik berat oleh SSM sebagai syarat isteri orang Malaysia belum tentu boleh berniaga. Kau duduk sini 1 tahun, kau kahwin dengan orang Malaysia, beranak banyak-banyak, lepas tu kau tinggal. Kau kaya, kau balik. You akan kaya kan dekat sana, lepas tu you akan balik at certain point. 1. Nombor 2, bila dia dah kaya, dia akan bawa suku sakat dia. Okay? Datang sini dan dia akan duduk di sini. Malaysia sedang berhadapan dengan negara di mana rakyat Malaysia sedang miskin di negara sendiri. 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 Kemudian apabila kita cuba meningkatkan ekonomi rakyat, betul bagus kerajaan menaikkan gaji shilling 1,700. Hari ini PM announce naik gaji shilling 1,700, harga daging naik 40 sen. Betul sudahnya yang 200 lebih tadi tu guna untuk bayar benda yang naik. Daging naik 40 sen, besok nasi lemak naik 40 sen. Air naik 40 sen, semua naik. Tak ada yang turun. Bila kerajaan turun kan, tak ada yang turun. Benda-benda kos sara hidup adalah satu-satu yang sangat kritikal ketika ini. Kenaikan gaji bukanlah penyelesaian kepada masalah kos sara hidup rakyat. Kita kena buat sesuatu. Ekonomi kita semakin dicuri, rakyat kita semakin miskin. Walaupun banyak program-program yang diadakan, adakah kita nampak keberkesanan, kemenjanjian program-program ini? Itu yang harus diperhalusi dan KPI ini perlulah jelas dan nyata supaya apa saja yang kita buat hasilnya haruslah untuk rakyat Malaysia. Terima kasih. Kerajaan kena pandang soal warga asing yang ada di Sabah tu, itu kediankan dulu. Ini yang pertama dulu ni. Yang pertama dulu ni. Yang datang mari dengan permit kerja, lepas tu dia berniaga. Kata wakil daripada wanita tadi, kita tidak nazak sebenarnya. So kerajaan ambil lah perkara ini, kita dah bawa di tahun lepas lagi. Saya dengan Datuk Rosli bercakap perkara yang sama, tapi akhirnya sehingga sekarang pun masalah ini tidak diatasi. Yang keduanya berkenaan subsidi, minyak subsidi, terutama sekali minyak masak. Di wilayah Persekutuan dan Lembah Kelang ini, peniaga runcit majoritinya adalah daripada Aceh, Indonesia. Majoritinya seluruh wilayah Persekutuan dan juga Lembah Kelang. Dan mereka inilah yang jadi pembeli besar untuk minyak masak. Dia jual untuk warga dia sahaja.
Kita sebagai peniaga ni tak dapat. Jadi saya mencadangkan supaya subsidi bersasar ini jangan beri kepada mereka. Mereka ni warga asing. Kita bayar cukai, mereka tak bayar. Kita yang jadi bayar cukai tak dapat apa-apa pun. Di mana letak keadilan di situ? Jadi saya harap supaya kerajaan, kalau mereka nak berniaga, kita pun tak boleh nak buat apa. Kalau kerajaan boleh halang mereka berniaga, tahniah Kerajaan Madani ini. Saya yang pertama sekali ucapkan tahniah kalau dapat menghalang mereka. Seluruh Kuala Lumpur dan Selangor, mereka ni adalah peniaga. Peniaga-peniaga runcit ni mereka lah kebanyakan yang terbesar di wilayah Persekutuan dan Selangor. Dan juga peniaga-peniaga tom yum datangnya daripada Thailand. Kita pergi seluruh negara lah, di mana ada kedai tom yum, itulah Thailand. Dan mereka ini dapat minyak daripada minyak subsidi. Jadi mana minyak subsidi kepada kita? Mereka yang sapu dulu, dia meniaga satu orang pakai 15 kilo sehari minyak masaknya. Jadi habislah minyak masak bagi kepada dia. Kita satu bulan baru 60,000 tan minyak masak subsidi. Saya rasa 3 suku di Sabtu. Jadi saya harap supaya kerajaan memikirkan macam mana minyak subsidi ini diberikan kepada badan-badan yang memerlukan. Persatuan Penjaja pernah memohon kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Puncanya ekonomi yang menyebabkan ada masalah mental dalam satu-satu keluarga tu. Mungkin ayahnya yang ada masalah ekonomi, tapi akibat dari seorang ayah yang ada masalah ekonomi terjadi masalah kesihatan mental kepada isteri dan juga trauma kepada anak-anak. Jadi semuanya saya rasa nampaknya besar dari isu ekonomi tadi. Mungkin dengan dapatan dan tindakan dari Madani nanti, insya-Allah kita semua harapkan ianya akan membantu generasi yang baru nanti terhindar dari masalah kesihatan mental ini. Itu yang saya harapkan supaya kita nampak kenapa kesihatan mental semakin teruk di kalangan penduduk Malaysia sebenarnya kan. Kadang-kadang kita dengar berpelan, tapi actually we do not know. We are zero outside. Contoh, ya, saya hari ini berkenaan Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040. Patutnya penglibatan untuk buat berpelan tu biarlah dengan kami wilayah ni yang stakeholder ni. Actually apa? Nak buat apa? Kadang-kadang kita dengar nak memcantikkan begini-gini, sedangkan at last kita sendiri tak dapat apa. Sedangkan kami lah adalah orang kata bumi putera yang mengikut perlembagaan dan membayar segala teks. Tapi bila kami tak libat, at last mendengar orang tu dapat ada outsiders, the consultant from overseas here and there. Sedangkan kita ni apa kat sini? Jadi saya bagi pihak wanita, utamanya, sebab tu saya nak pastikan ekonomi di wilayah sendiri. Contohnya kami adalah Good Paymaster. Bukan nak bangga diri, sebab apa saya tahu Menteri Wilayah adalah wanita. YB wanita, kita pernah ada jumpa YB kat Parlimen selalunya, senyum. Tapi hari ni saya dapat tentang dekat ni saya ada jumpa YB. Okay? Ketiganya Datuk Bandar baru. Tanya, kita pun dapat wanita. Jadi niaga wanita lebih, bukan tak lelaki tak bagus. Kami lebih lagi lah. Ya, and then Good Paymaster betul lah. Jadi tukuklah ramai. Jadi maksudnya kita naklah kalau pada YB, kita perlukan wanita akan ada 4 tunggak. Kita perlukan penguasaan, kekayaan pemilikan. Kita kena ada wanita cukup good in ilmu dan not stop learning. And ketiga, mereka mesti ada kekuatan mental dan jiwa. Keempatnya perangai, sikap. That's why program yang ini patutlah diadakan dengan segera dan mestilah juga berhubung agar bekerjasamalah dengan kami komuniti Kuala Lumpur. Terima kasih. Mohon untuk dua tuan yang terakhir untuk ringkaskan lagi soalan. Ini adalah antara yang saya fikir amat penting kerana kita nak memastikan bahawa dari segi cadangan-cadangan yang boleh kita
laksanakan, kita ingin nak laksanakan, okey. Tapi kita juga memastikan bahawa dari segi punca kuasa harus dilaksanakan melalui kementerian yang bertanggungjawab dan perbadanan yang bertanggungjawab, kerana tak semua adalah sama dari segi masalah yang dihadapi ataupun perkara-perkara yang diperlukan perbaikan. Okey. Saya pertanyaan jawapan diberi madani mendengar kita bersama satu majukan negara tercinta. Biasanya kalau isteri tak ada, lelaki itu dia cepat. Kerana semua isteri yang, tapi apa you buat is your pasal. Diabetes. Kita kata mesti makan ubat, mesti tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Apa you buat dekat rumah siapa tahu. Terima kasih kerana menonton. Diharapkan sedikit sebanyak memberi manfaat dan kenangan buat saya di masa hadapan kalau nak tengok balik video dulu. Bye! Jumpa next vlog.